Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fardhi Ustaz Firdaus, yang merupakan sahabat saya dan rakan seperjuangan, sahabat saya daripada kumpulan perangsang Al-Fardhi Ustaz Azwan, yang merupakan person in charge kepada program kita pada malam ini bagi pihak kumpulan perangsang, pihak pengusaha masjid, AJK masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Firdaus tadi, tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan sihir. Biasanya sebelum ni saya bawa sini tajuk kontroversi sikit. Hari ini kita ambil topik yang agak sebenarnya banyak dibahaskan, tetapi tidak, kadang-kadang bukan semua tempat yang membahaskan tentang perkara ini. Jadi sebelum saya pergi kepada topik kita, suka untuk saya sebutkan beberapa perkara, iaitu berkenaan dengan Departemen Agama di kumpulan perangsang. Jadi untuk maklumat kita, kumpulan perangsang Selangor ni macam kita tahulah, sebuah GLC yang government link company yang bawah kerajaan negeri, yang mana di bawah kumpulan perangsang ini dia ada satu departmen yang ditubuhkan khusus untuk Jabatan Agama Islam. Dan departmen ini dia macam, orang kata apa, dia biasanya kalau bahagian agama Islam ni, biasanya kalau syarikat mana pun dua buah kelab sukan, jabatan kebajikan, biasanya macam tu. Tapi di kumpulan perangsang ni, departmen agama ialah satu departmen yang besar. Dia semacam departmen finance dan seumpamanya, yang report direct to the chairman dengan hasrat dan harapan supaya nak mengislamikkan kumpulan dan anak-anak syarikatnya secara keseluruhan. Jadi kalau saya tengoklah, contohnya macam kumpulan perangsang ni pun boleh katakan antara yang saya boleh sebutkan sebagai pioneer lah dalam meletakkan syariat itu sebagai garis panduan yang asasi. Sebab kumpulan perangsang sekarang sedang insya-Allah meletakkan satu syariah governance framework, yang mana biasanya corporate framework ni biasanya kalau normally-nya dalam pengurusan korporat jarang dimasukkan unsur-unsur syariah sebagai satu governance, sebagai satu framework yang menjadi rujukan dan garis panduan kepada seluruh anak-anak syarikat. Jadi itulah yang secara ringkas yang saya boleh cerita tentang kumpulan perangsang Selangor Sdn Bhd, yang sebenarnya menjadi milik dan empunya yang dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab ini merupakan di bawah kerajaan negeri. Jadi antara program yang kita lakukan ialah mendekati masyarakat, dan termasuk program yang kita laksanakan pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berbincang sedikit berkenaan dengan sihir dari aspek dan juga daripada perspektif Islam. Jadi pertamanya saya bawa beberapa intro, beza antara mukjizat, karamah, sihir dan silap mata. Kalau kita tengok dari sudut bezanya macam mana, kalau kita tengok dari sudut definisi, mukjizat ni ialah perkara yang Tuhan beri kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk yang luar daripada kebiasaan manusia. Mana benda ni luar daripada adat kebiasaan. Contohnya bulan boleh terbelah, contohnya keluarnya air daripada tangan, tongkat yang boleh berubah menjadi ular. Itu satu benda yang luar daripada kebiasaan. Jadi tujuan berlakunya mukjizat ialah untuk membuktikan kebenaran apa yang didakwa. Dan biasanya bila sebut mukjizat ni ialah berlakunya sesuatu itu disebabkan oleh cabaran. Orang musyrikin cabar, dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu benar, kamu belah bulan. Tiba-tiba bulan terbelah sungguh. Sebagai contoh saya ambil. Jadi biasanya mukjizat ini adalah lahir daripada cabaran.
Dia bukan macam orang silap mata ke, ada sihir ke. Kadang-kadang duduk saja je dia tunjuk dia punya hebat. Mukjizat tak akan berlaku begitu. Sebab saya ingat ada seorang budak dulu. Masa tu saya sekolah menengah dulu. Budak ni budak Sabah baru masuk Islam. Budak Sabah baru masuk Islam. Jadi keluarga dia ni memang terkenal lah keluarga sihir. Mana keluarga ahli sihir lah bahasa kitanya. Sebab dia ni pemasuk Islam pun saya tengok cukup, orang kata apa, cukup special. Sebab antara sebab dia masuk Islam ni, macam saya sebutkan tadi, keluarga dia memang keluarga yang pandai sihir. Memang keluarga Tok Bomoh lah kalau bahasa kita semenanjungnya. Dia kata yang herannya kata dulu, yang pernah heran yang akhirnya bawa dia berfikir ni, ialah dia kata kalau dia test ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah-sekolah yang dia kenal, ustaz-ustaz ni, bila sebut ustaz orang kata hebat. Dia kata yang dia test ni ialah kalau orang semayang tak tinggal, orang tu biasa duduk pergi masjid semayang tak tinggal, dia kata test sihir tak jadi. Test sihir tak jadi. Yelah ada sihir dia setengah test orang ni tak makan ke tak makan, bukan dia ada apa-apa pun. Jadi dia kata dari situ menyebabkan dia berfikir yang akhirnya dia terjumpa dengan cahaya Islam dan akhirnya dia masuk Islam. Masa tu saya dalam umur mungkin dalam 16-15, tapi dia masuk masa tu dah kita orang macam pondok. Dia masuk tu pun umur dah 25-26 dah masa dia masuk kat sekolah tu. Jadi masa dia masuk sekolah tu adalah dia ajar budak-budak. Ialah dia pun baru masuk Islam. Dia ajar budak-budak kunyak kaca. Ada kaca pecah, dia kunyak kaca tu macam kunyak biskut. Jadi dia ajar ke budak tu. Jadi budak ni jenis budak bahaya menunjuk. Jadi duduk main petang-petang tu, dia pun ambil kaca, dia kunyak kaca depan orang ramai. Jadi budak-budak semua terkejut. Padahal dia kata dah syarat nak belajar dengan aku boleh. Sebab dia bertukar, hak ni ajar dia silat, hak ni ajar dia kunyak kaca tu. Dia bertukar ilmu. Jadi kawan dia hak terima ilmu kunyak kaca ni jenis bahaya menunjuk. Petang tu main bola kat batas, dia jumpa kaca, dia kunyak depan orang ramai. Jadi orang terkejut, kecoh satu sekolah. Jadi senang-senang kan, itu sihir. Maknanya dia boleh berlaku anytime. Nak tunjuk dekat orang ke, sambil relax ke, dia boleh berlaku benda tu. Tapi mukjizat ni bukan macam kereta tak nak jalan, kita start dia jalan, tak. Mukjizat ini dia hanya berlaku bila mana ada cabaran, ada keperluan, kerana ia merupakan anugerah daripada Allah, bukan kerana orang tu hebat, tetapi kerana orang tu membantu menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya mukjizat. Adapun karamah ialah perkara yang diberikan Allah kepada para walinya yang luar daripada kebiasaan manusia. Ni yang kadang-kadang orang pakai nak jadi wali belaka ni. Sebab apa? Tok wali boleh raib, tok wali boleh terbang, orang kita ni pula. Last ni jadi tok wali dari sudut pakaian je. Pakai macam tok wali tapi sembahyang tidak. Tak jadi. Sebab apa? Sebab apa makna wali? Wali ni maknanya ialah orang yang bantu agama Allah. Itu makna wali. Bila dia tolong agama Allah, maka dia adalah wali. Tuhan sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah. Wali itu dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu kita dengan makna orang yang tolong agama Allah. Cuma beza wali dengan beza mukjizat dengan karamah ni ialah mukjizat ni hanya untuk Nabi. Karamah ni ialah untuk orang yang bukan Nabi. Itu je beza dia. Tapi kadang-kadang benda yang berlaku kepada bukan Nabi tak berlaku kepada Nabi. Nanti saya akan tunjukkan beberapa kisah bagaimana karamah berlaku kepada para awliya Allah, mana para penolong-penolong agama Allah. Jadi contoh macam saya pernah cerita, para sahabat Sayyidina Ali contohnya. Sayyidina Ali ada karamah, tapi bukan kerana dia nama Ali. Orang kita ni pula nak karamah letak anak nama Ali, letak produk nama Ali. Sebab apa? Nak jadi macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni contoh saya ambil macam mana Allah Ta'ala beri karamah kepada dia. Contohnya dalam peristiwa Perang Khaybar. Pertama kena tanya, Perang Khaybar tu untuk apa? Bukan nak jajah orang. Sebab Perang Khaybar ni ialah untuk menegakkan kalimah Allah, mana untuk tolong agama Allah. Maka bila nak tolong agama Allah, biasanya kalau orang tu ikhlas,
Dan sampai masa Allah nak berikan kemenangan, walaupun benda tu memang benda yang tak boleh nak pecah. Dengan mukjizat kalau orang tu Nabi, dan dengan karamah kalau orang tu bukan Nabi, Allah Ta'ala akan bantu. Dengan bantuan Allah, maka lahir benda pelik-pelik. Contoh saya ambil dalam perang Khaybar ni, antara masalah paling besar pada sahabat pada masa itu nak pecah kota Khaybar ni ialah pintu Khaybar ni tak boleh nak buka. Kuat dan gagah. Mula-mula Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang pimpin satu kumpulan pergi serang nak buka bahagian pintu depan, pintu utama Khaybar. Khaybar ni kota besar. Dah apa cakap dia bergerak sendiri. Dia besar. Jadi pada masa itu tak boleh nak buka, patah balik, hantar pula Sayyidina Umar lead battalion, tak boleh nak buka juga. Akhirnya Nabi kata ada seorang yang Allah Ta'ala akan bantu, yang mampu buka pintu Khaybar ni. Siapa dia? Akhirnya Nabi kata Sayyidina Ali. Malam tu, petang Nabi dah sebut, esok aku akan sebut orang yang ada keistimewaan yang tersendiri yang akan buka pintu Khaybar. Pagi esok ni para sahabat ni berebut pergi dekat Nabi dengan harapan supaya Nabi sebut nama dia. Sebab orang ni disebut kehebatan, kemudian ada janji daripada Allah dan seumpamanya. Jadi masing-masing awal-awal dah tunggu dah ni saat Nabi nak umum siapa dia. Tiba-tiba Nabi umum seorang sahabat yang tak ada kat situ, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ada situ. Sebab apa dia tak ada? Sebab dia sakit mata. Riwayat mencerita nak berjalan tak boleh. Akhirnya sahabat suruh Nabi, Nabi suruh sahabat pergi ambil Sayyidina Ali, bawa untuk diberikan watikah perang tu. Orang pun ambil lah Sayyidina Ali, pimpin berjalan. Sebab mata dia sakit bengkak sampai tahap, satu riwayat kata sampai tahap tak nampak jalan, tak boleh nak berjalan. Jadi bila sampai dekat Nabi, Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali. Tiba-tiba mata Sayyidina Ali sembuh, seolah-olah tak pernah sakit. Ini mukjizat Nabi. Bila mukjizat Nabi, tuan-tuan jangan tiru ni. Kan balik rumah nanti anak sakit mata, pergi ludah dalam mata anak. Kau sakit sebab apa? Kena bakteria, gigi tak rosak 7 hari. Ni tak boleh tiru ni, hak Nabi. Lepas tu Sayyidina Ali lead kumpulan itu untuk nak serang, buka pintu depan kota Khaybar. Mereka ceritanya dalam peristiwa itu, akhirnya Sayyidina Ali dicabut pintu kota Khaybar tu dengan tangan dia. Cabut dengan tangan. Bila tercabut pintu kota Khaybar, musuh yang sedang jaga bahagian kota tu, dia serang Sayyidina Ali. Ialah musuh ramai, Sayyidina Ali dan 2-3 orang je. Tiba-tiba Sayyidina Ali ni, pintu kota Khaybar tu, dalam satu riwayat cerita, dia jadikan macam perisai, pegang sebelah tangan. Dia libah musyrikin untuk campak. Kemudian bila habis misi buka pintu tu, Sayyidina Ali pun letak pintu Khaybar tu. Sahabat-sahabat tu tengok. Dia tengok Sayyidina Ali pegang pintu Khaybar tu macam ringan je. Padahal pintu Khaybar tu, tuan-tuan, tinggi. Mana kalau tengok dengan kita punya bangunan, saya rasa lebih tinggi daripada kita punya bangunan pintu dia saja. Tebalnya bukan macam cermin tu tadi. Tebalnya dalam dekat hampir 2 jengkal. Bukan dibuat daripada plastik, dibuat daripada besi. Jadi sahabat tengok ni, biar tu pintu dia ringan ke apa. Sahabat-sahabat pun pergi try angkat. Seorang angkat tak lepas, 2 angkat tak terangkat, 6 orang angkat, barulah boleh angkat. Tu pun tak larat, letak balik. Tapi Sayyidina Ali pegang sebelah tangan masa berlakunya pertempuran depan pintu Khaybar. Kita orang Melayu ni baguslah tahu sejarah. Batu hak kuat-kuat wi Sayyidina Ali belaka. Tongkat Ali kafe hak kuat-kuat wi Ali belaka. Kita orang Melayu pula. Jadi ringkas ceritanya, sebab apa Sayyidina Ali jadi kuat macam tu? Sebab karamah. Kenapa karamah tu turun? Sebab Sayyidina Ali bantu agama Allah, yang menyekat kemenangan itu ialah pintu. Maka Allah Ta'ala pecahkan pintu dengan diberikan kelebihan kepada orang yang melaksanakan kerja tu. Tapi lepas tu kau sana angkat tak dah lepas tu. Ini namanya karamah. Kita pula mainulah di kafe tiap-tiap hari pun tak boleh kuat macam Sayyidina Ali. Sebab dia kuat dengan karamah, bukan dengan sebab Ali tu. Itu karamah. Jadi karamah ni
berlaku pada siapa saja. Lepas tu kalau kita kata kalau aku tak boleh lah benda ni sebab aku ni bukan wali. Kopiah pun tanya apa kan nak jadi wali, macam mana wali kena serban besar. Kadang-kadang semayang pun terlewat, nak jadi wali macam mana? Wali ni tuan-tuan, dia tak kira siapa. Wali ni as long as selama mana kita menolong agama Allah, maka di situ Tuhan akan tolong kita. Bila mana kita tersekat bukan untuk kehidupan kita, tetapi untuk nak bantu agama Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah para sahabat, dia orang punya karamah memang banyak. Sesat dalam hutan nak pergi buka utara Afrika, para sahabat selepas daripada zaman Nabi. Sesat dalam hutan, dia orang duduk padang pasir, tiba-tiba dia orang nak pergi ke Morocco, rentah jalan tengah, tiba-tiba termasuk dalam hutan, sesat. Seminggu tak jumpa jalan keluar. Akhirnya riwayat menceritakan bahawa jumpa dengan Rima. Tiba-tiba Rima tu tunduk, dan sahabat tu cakap dengan Rima tu, dia kata, kami ni nak bantu agama Allah, nak buka Afrika, kami tak jumpa jalan keluar, kalau boleh ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan jalan. Akhir tu Rima tu lead mereka sampai keluar daripada hutan, dan akhirnya riwayat cerita Rima tu angguk lari. Itu berlaku dalam sejarah para sahabat. Banyak benda-benda yang tu yang diceritakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Kamil fit Tarikh, Al-Isabah dan seumpamanya, menceritakan karamah-karamah yang berlaku kepada mereka-mereka yang tolong agama Allah. Sebab tu kalau kita sendiri pun kalau tolong agama Allah, insya-Allah kalau ada sangkut, Tuhan akan beri pertolongan, dan masa Tuhan tolong untuk kita, masa kita tolong agama Allah, itu namanya karamah. Okey. Yang ketiganya sihir. Sihir ini ialah sesuatu yang berlaku di luar daripada kebiasaan manusia dengan cara meminta pertolongan daripada syaitan. Hak dua tadi, mukjizat dengan karamah mari daripada Allah. Cuma beza mukjizat karamah ni, kalau Nabi mukjizat, kalau bukan Nabi karamah. Yang ketiganya sihir ni, siapa tolong? Bukan Allah tolong, syaitan tolong. Itu yang siapa yang mampu, yang layak dapat sihir, itu para wali juga. Wali juga. Tapi wali itu ialah auliya syaitan. Quran sebut. Hak yang boleh ni ialah wali syaitan. Maknanya dia ni buat kerja jahat, nak sesatkan orang, syaitan akan tolong. Itu yang orang kata apa? Bila sihir ni macam-macam perbuatan kena buat itu, kena buat ini, sembah tu sembah ni, baru boleh syihir. Jadi sihir ni ialah sesuatu yang berlaku di luar daripada kebiasaan. Memang benda tu pelik, tapi bukan mari daripada Allah, tapi ini mari daripada syaitan. Tapi dia ada beza lain. Contohnya beza antara sihir dengan karamah ni ataupun mukjizat. Sihir ni sebenarnya dia tidak realiti. Dia tidak realiti. Makna tak realiti ni, kalau sesuatu berlaku, contohnya kalau kita katalah dengan karamah mari makanan. Kita makan makanan tu, sifat makanan tu macam makanan biasa. Kita makan boleh kenyang, rasa sedap dan seumpamanya. Tapi kalau sihir ni, kalau katakan makanan tu mari juga, tiba-tiba muncul makanan depan kita. Makanan hak sihir ni dia tidak realiti. Mana tak realiti, mana kalau kita makan dia tak akan kenyang. Dia tak beri efek. Dari sudut benda tu sendiri dia tidak realiti. Itu beza antara sihir dengan karamah dan juga mukjizat. Contohnya saya ambil, macam saya pernah cerita dulu kat sini sekali tentang kisah Nabi Allah Musa AS berlawan dengan ahli sihir. Ahli sihir ni lempar tali, tiba-tiba tali tu jadi ular. Semua takut. Tengok ular yang banyak, yang nampak garang, semua lari. Tapi sebenarnya ular tu bukan ular betul, mainan mata je. Campur dengan hantu, campur dengan iblis, campur dengan tali yang dia orang buat mengikut syarat-syarat iblis. Lempar, orang nampak ular, tapi sebenarnya tali bukan ular. Mana dia tak patut orang. Tiba-tiba Nabi Musa pun lempar tongkat dia. Fa idza hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba ular, tongkat Nabi Musa tu berubah menjadi ular yang sangat besar dan makan semua ular ahli sihir, menyebabkan ahli sihir kalah dalam pertarungan itu. Jadi ahli sihir ni pun buat postmortem. Sebab apa mereka kalah?
Ya, sebab orang ni ahli sihir, pakar-pakar sihir yang terpilih daripada seluruh pelosok, dipanggil oleh Firaun untuk nak kalahkan Nabi Musa. Jadi masa postmortem tu, mereka bincang satu-satu. Kalau tengok tafsir, antara dia bincang, dia tanya, masa kamu tengok ular Nabi Musa makan ular kita tu, tengkok ular tu bergerak ke tak bergerak? Kalau ular sungguh, tengkok dia bergerak, mana nampak benda tu masuk dalam dia punya badang tu. Macam kalau ular sawa makan ayam kan, nampak ayam tu dalam perut dia. Kalau tak nampak, mana itu bukan ular betul. Antara orang bincang. Tiba-tiba mereka kata ular Nabi Musa tu masa makan ular kita, nampak benda tu masuk dalam perut dia. Tanya mata dia berkedip ke tak berkedip, mana detail dia orang bincang tu. Akhirnya mereka kata, mereka buat satu conclusion daripada postmortem itu, bahawa ular Nabi Musa itu bukan ular sihir. Sebab apa? Memang ular sungguh. Macam mana tongkat tiba-tiba boleh jadi ular? Ini tak masuk akal. Sebab mereka tahu, sebab mereka pakar sihir. Yang akhirnya ahli sihir ambil putusan, semua masuk Islam pada masa itu. Sehingga Firaun beri kata dua, sama ada kamu terus nak dalam agama Nabi Musa, maka kamu akan dihukum bunuh dan mayat digantung di pohon tamar di Mesir, ataupun kalau kamu keluar daripada agama Nabi Musa, maka kamu akan diberikan anugerah dan pangkat yang besar. Nak mana? Akhirnya semua ahli sihir yang beriman tu dihukum bunuh oleh Firaun kerana mereka memilih untuk terus berada atas agama tauhid. Apa sebab? Sebab ilmu sihir. Yang mereka tahu ini sihir, ini mukjizat. Itu saya ambil contoh. Jadi sebenarnya dari sudut pandangan dia tak defect sihir, tapi dari sudut reality, mukjizat adalah reality. Itu beza antara sihir dengan mukjizat. Hak satu lagi ni silap mata. Silap mata ni sesuatu yang berlaku di luar daripada kebiasaan dengan helah-helah tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita yang tahu helah dia, orang lain tak tahu. Contohnya ada seorang tu dia letak jarum matahari, timbul jarum tu. Dia pun kata mana boleh besi timbul. Kita pun tu ajaib ni, padahal kalau kita letak benda tu imbang, dia tak tenggelam. Contohnya itu bukan sihir, lagilah bukan karamah, itu hanya silap mata. Silap mata ni hukum pun tak salah. Sebab apa? Kadang-kadang dia hanya nak hiburkan orang, nak tukan orang, tapi dengan syarat mana jangan masuk unsur-unsur seperti iblis dan seumpamanya, maka itu akan jadi haram. Okey, itu beza antara silap mata, sihir, karamah dan juga mukjizat. Kalau kita tengok dari sudut asal usul sihir ni mari daripada mana sebenarnya? Sihir ni asal usul dia, macam kita tahu asal usul manusia daripada Adam. Kita tahu. Tapi sihir ni mari daripada mana? Biasanya sihir ni dia tak lari daripada, kita sebut isu sihir ni tak lari daripada iblis, syaitan, jin, manusia. Empat unsur ni. Batu ulama' dia bahas banyak tentang apa itu iblis, apa beza dengan jin, apa beza dengan malaikat. Ini khilaf yang banyak di kalangan ulama', yang kalau kita bagi saya, kalau kita bincang khilaf ni pun kita tak habis juga. Yang penting iblis ada sebut Quran, jin ada sebut dalam Quran, malaikat ada sebut dalam Quran. Iblis memang semua kafir, itu confirm, Quran sebut begitu. Jin pula ada beriman, ada kafir, itu jelas Quran sebut dalam surah Al-Jin. Malaikat semuanya bagus, tak ada maksiat, tak derhaka kepada Allah, itu confirm disebut dalam Quran hadis. Cuma asal usul tu khilaf. Kau tengok iblis, Allah Ta'ala jadikan dia daripada apa? Itu khilaf. Jin confirm dibuat daripada api, malaikat confirm dibuat daripada cahaya, manusia confirm asal usulnya dibuat daripada tanah. Itu semua valid, confirm, qat'i daripada Al-Quran. Tapi mana satu keturunan siapa? Itu khilaf. Iblis ni daripada mana sebenarnya? Adakah hubungan, apa hubungan dia dengan jin, apa beza dia dengan jin? Itu khilaf di kalangan ulama'. Ada yang kata iblis ni asal usul daripada jin, tapi durhaka, kemudian dia namakan iblis. Ada yang kata iblis ni asal daripada sejenis malaikat, tapi mereka kufur, akhirnya mereka jadi iblis. Itu sebenarnya khilaf, tapi itu is not important, tak penting. Yang penting ialah jin ada, iblis ada, malaikat ada. Itu disebutkan jelas dalam Al-Quranul Karim dan seumpamanya. Jadi kalau tu tengok asal usul sihir ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman
wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, sampai kepada akhir ayat. Maksudnya mereka yang membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil yang di Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kufur dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang yang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberikan mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di dunia. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Ayat ni detail cerita tentang asal-usul sihir. Kalau tengok tafsir dia sebenarnya, tafsir kepada ayat ni sangat luas. Kalau saya ambil dalam seperti contohnya tafsir Qurtubi dan beberapa orang tafsir seperti As-Siddi dan seumpamanya, disebut macam mana kisah ni berlaku. Asalnya Nabi Sulaiman ni, kalau saya ambil satu riwayat cerita, Nabi Sulaiman ni antara Nabi yang dapat menguasai alam jin dan seumpamanya. Jin cukup takut, makhluk cukup takut kepada Nabi Sulaiman. Tapi kalau ikut kepada Imam Qurtubi, dia kata satu masa tu Allah Ta'ala tarik sekejap kerajaan Nabi Sulaiman, menyebabkan jin, manusia mula kufur, mula ingkar. Jadi masa kufur ingkar ni, mari iblis ditulis macam kitab, diletak di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Diletak kitab tu di bawah singgasana Nabi Sulaiman, yang menyebabkan Nabi Sulaiman bila mana dipulih balik kerajaan, dia dapat memerintah balik. Pada masa itu Nabi Sulaiman tak sedar di bawah singgasana dia tu ada kitab yang telah diletakkan oleh iblis. Jadi sehinggalah akhirnya Nabi Sulaiman memerintah, Nabi Sulaiman wafat. Lepas Nabi Sulaiman wafat, tiba-tiba iblis keluarkan kitab tu. Dia kata inilah sebenarnya Nabi Sulaiman amal, rupanya dia hebat ni, hebat sihir rupanya. Baru start ilmu sihir berlaku. Benda tu tak pernah ada lagi ilmu sihir. Jadi pada masa itu satu riwayat menceritakan timbulnya Habil, yang disebutkan tadi, timbulnya Harut dan Marut. Harut Marut ni khilaf ulama. Ada yang kata dia ni merupakan malaikat yang Tuhan utus dalam bentuk manusia, yang dakwah orang ramai selepas daripada wafatnya Nabi Sulaiman AS. Ada yang kata Harut Marut ni merupakan ahli sihir asalnya. Dialah yang ambil kitab tu. Sebenarnya kitab itu adalah merupakan tulisan iblis, bukan daripada Nabi Sulaiman. Iblis yang tukang ajar. Jadi akhirnya iblis menggunakan, ada yang satu riwayat kata iblis menggunakan rupa paras Harut Marut ni, cari anak murid siapa nak belajar sihir dengan dia. Antara ilmu sihir awal yang diajar oleh iblis ialah macam mana nak pisahkan antara suami isteri supaya suami isteri itu bergaduh. Ini yang awal sihir yang berlaku. Jadi iblis ni sebenarnya macam kita tahulah dia punya perangai, bukan saja dia nak sesatkan orang masuk neraka. Tak, bukan tu saja. Iblis ni nak menyusahkan orang, nak suruh orang tu miskin, nak suruh orang tu sakit, tak sihat. Itu iblis punya perangai. Contohnya macam berlaku kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Macam mana iblis bersungguh minta izin dengan Allah supaya timpakan kepada Nabi Ayub sakit. Itu iblis. Jadi dalam kisah ni akhirnya mula tersebar ilmu sihir, bermula daripada zaman ini. Jadi maknanya hak tu jadi tok guru besar kepada sihir ni ialah iblis. Ada yang cerita sebab apa Nabi Sulaiman tu jatuh sekejap dia punya singgasana. Sebab diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman ni dia ada cincin dia, macam kalau kita cok mohor lah. Yang mana Nabi Sulaiman ni ketika mandi nak bersama dengan isteri dia, dia akan cabut cincin tu, dia akan serahkan kepada seorang yang bernama Al-Jarabah.
pembantu dia perempuan. Masa dia serah cincin tu, dia pergi bersama isteri dia, mari iblis, dia mari rupa Nabi Sulaiman, minta cincin tu. Jadi kawan ni serahlah ingatkan itu Nabi Sulaiman. Jadi mari dia ambil cincin tu, dia beri arahan kepada orang ramai, bergiam-giam, orang ingat itu Nabi Sulaiman, akhirnya rosak manusia sekejap masa tu. Kemudian Nabi Sulaiman rampas balik benda tu daripada iblis, dan kemudian pasal itu barulah dipulihkan balik dia punya kerajaan. Dan pada masa itu iblis ambil peluang, dia tulis kitab, dia taruh bawah singgasana Nabi Sulaiman, sehinggalah Nabi Sulaiman tak sedar benda itu sehingga dia wafat. Sebab tu sebahagian Yahudi menganggap Nabi Sulaiman ni bukan Nabi, tapi dia merupakan orang yang telah tersesat. Sebab apa? Dia anggap sebagai tok guru kepada sihir. Sehingga turunnya Quran kata Nabi Sulaiman ni bukan ahli sihir. Tadi yang kita baca ayat ni. Dia bukan ahli sihir, dia bukan tok guru sihir, tapi dia merupakan rasul di antara rasul-rasul. Sebab sebahagian Yahudi menganggap Nabi Sulaiman ni merupakan ahli sihir. Ni dia punya sejarah dia. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bab sihir ni, daripada ayat ni dia memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa sihir ni dia memberi efek. Mana bukan benda yang orang kata hanya macam silap mata tak beri efek. Sihir ni dia boleh beri mudarat. Nanti kita akan bincang esok, sihir ni boleh beri mudarat ke tak boleh beri mudarat. Dan kita tengok berapa petua untuk kita nak menghindari daripada kesan daripada sihir, sebagaimana yang kita akan tengok insya-Allah. Jadi dalam bab ni, kalau tengok zaman dulu ni sihir ni sampai tahap ada menteri. Kalau kita tengok kisah Ghulam, kita tengok kisah Ghulam Ashabul Ukhdud. Kisah Ghulam Ashabul Ukhdud ni kisahnya ialah sebab apa? Sebab ahli sihir negara, menteri sihir dah tua dah. Dia bimbang, takut tak ada dia punya pelapis. Tu dia beritahu kepada raja, kata aku dah tua dah sangat ni, aku tak nampak orang yang hebat beramal sihir dah, sampai kali aku tak nampak siapa yang hebat. Tu yang diberitahu kepada raja supaya cari budak-budak yang cerdik untuk dilatih ambil ilmu sihir tu daripada ahli sihir tadi. Itu yang akhirnya timbul budak yang dianggap sebagai cerdik yang dinamakan Ghulam dalam kisah Ashabul Ukhdud. Pergi singgah dekat rahib, belajar ilmu tauhid, kemudian terus pergi belajar dengan ahli sihir, petang balik singgah kejap dekat rahib, belajar ilmu tauhid. Itulah kerja budak tu, tiap-tiap hari duduk berulang, belajar ilmu sihir, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu sihir, belajar ilmu tauhid, sehingga akhirnya pecah gerakan itu, dan akhirnya mereka dicampakkan ke dalam parit yang dinyalakan api pada zaman itu. Apa sebab? Asalnya ialah menteri sihir. Jadi sebab tu kalau tengok zaman dulu, sihir ni memang hebat-hebat. Macam kalau tengok zaman Firaun sebagai contoh, dia ada menteri-menteri sihir dia. Tapi sebab apa sekarang tak ada menteri sihir? Dulu sihir digunakan dalam peperangan, digunakan dalam macam-macam. Tapi sekarang ilmu sihir tu tak ada. Bukan kata tak ada, maknanya ilmu tu dah tak sehebat dulu. Antaranya ialah sebab lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara berlakunya kekangan. Sebab apa kekangan? Sebab kalau kita tengok sebelum daripada Nabi lahir, iblis jin ni dia boleh naik turun ke langit. Kalau kita baca surah jin, mereka dengar berita langit. Kadang-kadang mereka boleh tahu benda yang akan berlaku akan datang, sebab mereka boleh mendengar berita langit pada masa itu, sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu zaman itu ada manusia ni berguru dengan jin. Dia panggil kuhanah dalam istilah Arab. Dia berguru dengan jin, sehingga dia gelar sebagai kuhanah. Dan orang ramai kalau tahu ada kuhanah, dia akan pergi damping untuk tahu apa yang dia perlu dibuat dan seumpamanya. Sehingga antara kuhanah ini dirujuk oleh menteri Rom. Kalau kita tengok bila mana mereka bermimpi melihat 7 beranda yang runtuh, kuda yang menaiki yang ditunggang oleh unta, sungai Furat yang melimpah, akhirnya mereka rujuk kepada seorang yang bernama Sutih. Sutih ni bukan ahli sihir, dia panggil kuhanah. Kuhanah ni maknanya ialah dia ni dapat berita langit melalui bersahabat dengan jin. Itu berlaku sebelum daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat lahirnya Nabi, mereka cuba nak naik macam biasa sebelum ini. Tiba-tiba mereka tengok langit sudah dikawal, tak boleh naik, ada guard dia. Kalau mereka naik juga akan ada malaikat yang akan kejar.
Kalau mereka naik juga, akan ada api yang akan bakar mereka, menyebabkan mereka tak berani naik sampai ke hari ini. Menyebabkan sihir yang berlaku selepas daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurangan tidak sehebat sebagaimana sebelum daripada era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad ni tak ada orang kata ilmu apa menteri sihir ke orang kanan raja yang pandai sihir, tak ada dah. Selepas daripada era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tengok ya, adakah sihir ni beri mudarat? Jawapannya ya, memang sihir boleh beri mudarat. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Sebab apa dalam surah tersebut? Wa ma hum bidarrina bihi, mereka tidak boleh memberikan mudarat melainkan dengan izin Allah. Maknanya berlaku izin daripada Allah. Kalau orang sihir akan berlaku mudarat. Kena sihir jadi sakit, kena sihir bercerai rumah tangga, kena sihir jadi bergaduh, kena sihir jadi tak nampak hak mana yang betul dan salah. Saya dulu ada pernah seorang, nak kata tok guru pun, tok guru lah juga, nak kata bukan tok guru pun, buat belajar juga sikit-sikit dengan dia, hak jenis tok bomo kampung ni. Tapi dia pun jenis bomo ayat Quran lah. Tapi orang tak ngaji tinggi, tapi ilmu dia pakai tu memang dia pakai ayat Quran. Saya tengok lastly dia ni kali tu memang kadang-kadang saya biasa dulu ni masa saya budak-budak lah, saya masa tingkatan, saya biasa ikut dia pergi berobat orang. Yang dia punya kepakaran ialah dalam bab cari orang tanam. Waktu dia pakar sungguh tu. Pernah sekali tu korek apa orang kata dinding rumah. Korek dinding rumah tu, dalam dinding tu ada kertas hak tulisan Sanskrit hak lama-lama tu. Macam Nabi SAW pernah kena sihir. Kita akan sebut nanti. Yang mana Nabi disihir dengan rambut yang dipintal, yang ditiup oleh seorang ahli sihir Yahudi pada zaman itu, diletakkan dalam telaga. Itu berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia punya kepakaran dalam bab tu. Tapi sekali itu time dia kena tu lumpuh, tak nak bangun, tak boleh cakap, tiba-tiba tak pasal-pasal, tengah okey je jatuh kat rumah dia masa tu. Tiba-tiba jatuh tu macam kain buruk, orang kata macam kain buruk. Jatuh macam kain buruk yang dia boleh buat hanya mata je boleh bergerak, mulut tak boleh nak cakap, tangan tak boleh, macam orang lumpuh. Pergi bawa hospital Kuala Berang, duduk dekat sebulan. Hospital kata kami tak boleh nak terus dia penyakit apa. Darah okey, semua okey, gula tak tinggi, blood pressure pun tak tinggi, jantung semua okey. Dia memang jenis orang sihat, orang dalam 40-50 lebih lah, dia dalam 50 masa tu, sihat. Sehingga doktor kata kami tak nak tak boleh buat apa, sebab tak ada penyakit. Dah nak bedah kat mana, nak beri ubat apa. Biasanya orang kena lumpuh ni, kena stroke ni biasa sebab darah tinggi, saraf tu pun boleh detect juga bila buat MRI tu. Tapi dia buat MRI pun tak tahu apa penyakit. Buat balik rumah tak boleh buat apa. Buat balik rumah akhirnya try buat cara Islam lah. Buat cara sihir juga. Dan alhamdulillah akhirnya dia boleh bercakap. Masa tu saya dah duduk KL. Kemudian sebab saya kenal ni, lama saya kenal dia. Masa tu saya dah pindah balik KL, saya dah mari KL. Jadi masa dia sakit tu saya pergi ziarah. Jadi masa dia dah boleh bercakap tu, saya tulang balik Terengganu, saya pergi ziarah. Masa saya pergi ziarah dia tu, dia cerita bahawa dia masa dia mula-mula kena tu, dia kata dia dengar macam benda halus berjalan, cukup ramai sekeliling dia, dan dia dengar tu macam benda tu berjalan atas daun tau. Bunyi daun lah, bunyi prap tu. Dia kata bunyi daripada jauh, mari tu dia sampai dekat tu, dia tak tahu, tiba-tiba tak boleh buat apa. Dia tak nampak, dia hanya dengar je. Yang tu yang kata terlantar sebulan. Saya pun saya balik KL. Kemudian dalam saya call dia tak dia tak angkat. Saya nak tanya khabar lah. Call dia tak angkat, kemudian saya balik Terengganu sekali tu, saya pergi rumah dia sebab dia orang Kuala Berang, orang Ulu sikit. Pergi rumah dia, rupa-rupanya dah meninggal. Rupa-rupa saya tanya isteri dia, yelah dia orang kampung ni isteri tak kerja. Jadi lepas dia meninggal tu, telefon potong, handphone tak potong sebab tak ada duit nak bayar. Orang kampung.
Jadi tu yang saya call banyak kali, kau tak dapat tu, rupa dah meninggal. Dia, saya tanya isteri dia, macam mana cerita yang meninggal tu. Dia kata selepas dia boleh sembuh tu, bolehlah berjalan, tongkat pun boleh ceritalah benda yang berlaku dan seumpamanya. Tapi dia kata kena kali kedua tu, jatuh kali kedua, hari ni kena, esok meninggal. Kali kedua yang dia kena. Jadi mana sihir ni memanglah, maknanya kalau saya duduk itu dengan dia pun memang ada beberapa pakar. Dia sebenarnya ahli sihir ni tak ramah. Sebab tu dalam Islam, ahli sihir ni kalau didapati dia mengamalkan sihir, ada setengah pendapat kata boleh hukum bunuh. Dia termasuk bawah cabang hukum murtad. Tapi ada kata dia sama macam qisas. Selama mana dia tak bunuh orang, maka tak boleh bunuh balas. Tapi confirm ada hukuman takzir. Maknanya ringkas ceritanya, dalam Islam memang ada undang-undang yang berkait dengan sihir dalam Islam. Jadi akhirnya macam saya sebutkan tadi, akhirnya meninggal. Dan meninggal tu, sebelum dia meninggal tu, masa saya jumpa pun dia sebut maknanya adalah tutup bomoh yang jenis, kalau orang kata panggil orang pangang, yang tak Islam, yang dia kata memang dia ni memang dia pergi berobat mana-mana pun biasanya hak dia lah. Dia hak tu bomoh ni tak ramah, hak tu kan pergi jumpa tu ramah. Jadi habis, peniaga tak berjadi, apa tak berjadi, rosak masyarakat. Jadi pergi mana-mana pun barang dia semua. Hak ni kena sihir, tengok-tengok barang dia juga, hak tanam sini barang dia juga. Jadi akhirnya tak puas hati, dia balas sama-sama untuk bomoh ni. Tu bagi saya memang benda tu saya tengok sendiri. Dan saya biasa ikut arwah ni masa dia hidup dulu. Dan saya pun adalah minta sikit-sikit belajar, tapi tak reti lah. Jangan lepas-lepas ni tuan-tuan minta saya bomoh pula, jangan. Jadi akhirnya meninggal. Ini yang kita sebutkan sebab kalau base kepada Quran pun memang sihir boleh beri mudarat, base kepada hadis pun sihir boleh beri mudarat, base kepada realiti pun memang sihir boleh beri mudarat. Okey, jadi kalau tengok surah Al-Falaq, kita dah baca kan, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Antara ayat dalam surah Al-Falaq disebut apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan orang yang meniup atas simpulan. Apa maknanya? Sebab ahli sihir ni, macam saya sebutkan tadi, kalau tengok sirah Nabi, hak sihir Nabi itu ialah seorang wanita Yahudi yang mana bila disihir itu ialah dia ambil rambut, dia simpul, dia baca dia punya mentera dia, dan dia tiup atas rambut tu. Dan rambut tu ditanam di telaga yang sentiasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada ayat ni menunjukkan bahawa ya Allah ya Tuhanku, aku minta melindung dengan engkau daripada mereka-mereka yang meniup di atas simpulan buhul-buhul tadi. Itu yang dimaksudkan oleh ulama, yang ulama berpendapat memang sihir boleh beri mudarat. Memang sihir boleh beri mudarat. Sebab Nabi kena sihir, dia jadi khoya. Dia jadi khoya. Apa makna khoya? Khoya ni maknanya dia rasa dia buat dah benda tu. Contoh kita kata rasa tadi dah siap dah, rupa tak buat pun. Dia mari perasaan lagu tu, jadi mari pening, nampak macam hanyut je. Jadi akhirnya Nabi tak sedar dia kena sihir. Sehinggalah satu hari turun malaikat, seorang duduk atas kepala Nabi, seorang duduk bawah kaki Nabi masa Nabi tengah tidur. Bukan duduk atas kepala, mana Nabi bagi macam ni, seorang duduk bahagian kepala, seorang malaikat duduk bahagian kaki. Dua orang ni dialog. Dia tanya orang ni, apa dia kena ni? Yang ni kata huwa madbu, dia ni kena sihir. Nabi masa tu baru tahu kena sihir. Sebelum tu Nabi tak tahu. Yang dia rasanya yang berlaku ialah Nabi buat kerja tak perform. Rasa dah buat, rupanya tak buat. Akhirnya bila berlaku, ni katanya dah dibuat macam mana? Yang ni kata disiup atas rambut, yang ni pun jawab dia tanam kat mana, yang ni kata tanam dekat perigi bagian-bagian. Dan akhirnya ringkas ceritanya, Nabi SAW kambus yang telaga disebutkan itu, dan akhirnya alhamdulillah Nabi sembuh, dan turunnya antaranya ialah 3 kul yang kita tahu. Nabi dia ajar supaya baca 3 kul untuk minta berlindung daripada kes-kes sihir yang seperti itu. Okey, itu menunjukkan bahawa hadis ni ada soal Bukhari ada, Muslim ada. Yang mana jelas daripada hadis tu Nabi terkesan.
daripada sihir yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi terhadap Nabi SAW. Dan kalau kita tengok contohnya dari sudut realiti pun memang sihir boleh memberi mudarat. Okey. So macam mana kita nak hindari sihir? Macam ayat sebut tadi, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir ni memang dia berlaku, tapi sebenarnya kesan tu bukan ahli sihir yang buat. Kita kena ingat tu. Ni bila sebab ahli sihir kita pun takut belaka. Tak, jangan takut. Yang mana kalau benda tu boleh berlaku, tapi kesan itu bukan ahli sihir yang buat. Sebab apa? Yang bantu ahli sihir itu ialah iblis. Kalau tak kena iblis, ahli sihir itu tak akan berlaku apa-apa atas dia. Dia tak akan boleh beri apa-apa. Dan iblis ni pula dia tak boleh beri mudarat melainkan hanya dengan izin daripada Allah. Macam dia nak Nabi Ayub supaya sakit tak? Dia minta izin dengan Allah. Kalau tengok dalam Quran, dialog, maknanya dia minta izin dengan Allah untuk nak cuba. Yang akhirnya Tuhan beri sakit, berulat, akibat daripada perbuatan iblis. Okey, baik. Jadi maknanya di sana ada cara yang mana setiap penyakit itu ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok contohnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, bila nak sembuh tu bukan setakat berdoa, Allah Ta'ala ajar melalui wahyu buat beberapa cara. Hentak kaki atas pasir dan seumpamanya, beberapa cara yang diajar dan dalam Quran pun sebut, yang akhirnya memberikan kesembuhan kepadanya. Maknanya nak sembuh sihir ni pun kena usaha. Sebagaimana ahli sihir berusaha nak mudaratkan orang, dan orang yang kena mudarat pun kena usaha nak ubati apa yang dia terima. Jadi sihir ni mereka cerita macam penyakit lain lah juga. Orang tu kena campak, kena denggi, kena darah tinggi dan seumpamanya. Jadi setiap penyakit itu ada ubat, dan setiap ubat mesti berusaha. Jadi sebab itulah antaranya ialah usaha yang perlu diamalkan, antaranya ialah beramal dengan wiqayah tertentu. Yang ni macam-macam cara lah yang ni. Kalau contohnya macam Dr. Harudin ada cara dia, ada wiqayah dia. Biasa Dr. Harudin asalnya ialah ayat 5 asas. Yang saya tanya dia itu memang ayat 5 asas. Yang saya belajar dekat Mesir dulu, ada seorang syekh nama Dr. Wahid Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia bukan ayat 10 asas, tapi dia ada ayat wiqayah dia dalam sekitar 10 ayat dan seumpamanya. Jadi kena amal ayat-ayat yang seperti ini. Sebab saya tanya yang beramal dengan perubatan Islam ni pun, biasanya kata dia orang tak boleh putus. Dia orang tak boleh putus beramal. Makna beramal ni maknanya ialah kadang-kadang mereka kena ulang ayat ni. Bila ulang ayat ni, yang beri itu Allah bukan kita. Sebab tu saya pernah tanya seorang tok guru masa dekat Syariah dulu, sebab apa ada orang ni dia amal jadi, ada orang amal tak jadi. Ayat sama kau baca, orang ni baca 10 kali, orang ni baca 20 kali baru jadi. Apa rahsia dia? Rahsianya ialah mereka ceritanya Quran ni dia macam air. Ni saya nak bagi gambaran. Air ni memang suci, bersih, tapi kalau bekas tu kotor, masuk air dalam bekas tu jadi kotor, air tu jadi kotor juga. Mana bahasa sebenarnya tak jadi. Kalau orang tu ahli maksiat, semayang tak pernah, judi, minum arak, tiba-tiba baca ayat nak dapatkan kelebihan-kelebihan, tak jadi. Sahabat baca Al-Fatihah 3 kali sahaja boleh sembuh orang sakit. Contoh saya ambil. Kita baca 300 kali tak jadi apa. Kalau orang kena rasuk tu orang sengih je kita. Kita ni baca 300 kali, kawan tu baca 3 kali dah sembuh. Itu contoh saya ambil. Jadi sebab itulah antara contoh saya ambil, antara pengamal perubatan pun, kalau nak berubat orang dia kena sentiasa ulang ayat tu. Barulah mana dia akan nampak efek dia. Kalau kita lama tinggal tak baca 2 tahun tak baca, tiba-tiba contohnya lah kita kata menggunakan ayat tu untuk wiqayah, dia kurang berkesan nak dibandingkan dengan orang yang sentiasa ulang. Contoh saya ambil, ada seorang sahabat, dia banyak baca, antara dia wiqayah yang digunakan ialah ayat kursi. Ayat kursi
Memang saya pun pernah try. Dia ni bukan macam ilmu sihir tak boleh main try. Yang ni mana kita amal macam yang disarankan. Seperti contohnya baca 7 kali setiap hari, setiap lepas maghrib, dengan tempoh yang tertentu sebagai contoh. Bila kita dah amal, tapi dia tidak restricted kepada 7 kali dan seumpamanya sebenarnya. Tapi dia depend kepada yang peramal tu. Kalau orang tu bagus, warak, zuhud dan seumpamanya, dengan niat ikhlas pula. Benda ni sebab nak bantu orang sebab apa? Nak berdakwah lagi cepat. Sebagai contoh saya ambil. Jadi kalau katakan orang tu katakanlah kena sihir, dia mari lengoh tangan. Bukan lengoh sebab sebab darah tak cukup. Memang lengoh sebab sihir. Kalau dia pegang tempat tu, baca ayat kursi tu, tak ada habis ayat kursi, dah sembuh, dah hilang sakit. Tapi kalau dia tak baca, tinggal lama, katanya Quran pun jarang baca, duk orang lara, duk berniaga sahaja tu, yang kompletnya hak yang wajib-wajib je, hak sembahyang wajib je, hak sunat pun dah jarang. Kalau dia baca ayat yang sama, pegang tempat yang sama, 100 kali baca tak jadi apa. Itu contoh saya ambil. Jadi sebab itulah orang Islam antara yang melazimi mereka ialah sentiasa baca Quran. Itu sebenarnya wiqayah yang terbaik. Tapi kita ni pula nak baca semua tak larat. Baca setakat yang mampu, mana tempat yang mampu. Itu depend kepada. Dan pengamal perubatan Islam ni dalam bab yang macam ni sebenarnya mana-mana pun dia punya asalnya sama je. Mungkin yang ni amal ayat ni, tapi dia punya asalnya sama, iaitu tawakal kepada Allah, kemudian melazimi baca. Dan yang paling bahaya ialah bila mana katakan orang tu dia mengamalkan ayat-ayat Islam ni untuk tujuan dakwah ilmu perubatan, tiba-tiba dia tinggal benda tu. Masa dia duduk, katakan contohnya masa dia duduk orang kata berubat orang, jadi orang bahasa senang kita sebut jin hak kena tu, biasanya dia akan tunggu, dia akan ambil peluang nak balas dendam balik. Tapi dia tak boleh nak balas dendam sebab apa? Orang ni dia tak tinggal amalan. Semayang dia tak tinggal, ayat yang dia amalkan tak tinggal, duk baca tiap-tiap hari dan seumpamanya. Tapi bila time orang tu lalai, dia mari lara contohnya, tiba-tiba tinggal semayang, tiba-tiba tak puasa, ayat tu tak jadi, menyebabkan Allah Ta'ala tak beri, orang kata karamah tadi. Maka akhirnya apa berlaku? Dia mungkin akan terima efek. Jadi pun saya pernah sembang dengan Dr. Rodin dalam bulan lepas, 2 bulan lepas ni, Dr. Rodin kata dia sendiri pun tak pernah tinggalkan ayat. Perasaan sebab terbimbang, takut. Ialah sebab orang kata kita bukan bermusuh dengan orang saja, tapi kita bermusuh dengan makhluk yang lain, orang hak jahat-jahat ni. Jadi sebab itulah kalau bahasa kita dulu orang kampung sebut gila ising. Gila ising ni kadang-kadang sebab ilmu sesat. Tapi dalam bab perubatan Islam pun ini antara benda yang kena aware, bahawa beramal dengan wiqayah-wiqayah yang tertentu adalah merupakan penting dalam kehidupan kita. Bukan, tapi sebaik-baiknya bukan dengan niat nak dapat perlindungan, tetapi dengan niat ikhlas kerana Allah, sebab Allah suruh kita baca Quran. Hak tu yang terbaik. Ya kalau niat sangat apa tak boleh juga. Niat baca ni sebab apa? Sebab nak ilmu gian-gian, nak pandai berubat orang. Dia tak jadi juga. Tapi kalau orang tu dia seorang yang soleh, seorang yang warak, dan bagi dia tolong orang ni, mendekatkan orang dengan dia, dan dia boleh dekatkan orang dengan Islam. Kalau dengan niat yang macam tu, insya-Allah lebih mujarab. Yang tu kita sebutkan definisi karamah tu. Karamah ni makna hak benda yang Tuhan beri, benda yang intangible, benda yang tak boleh sentuh, tak nampak, yang Tuhan beri hanya kepada orang-orang yang terpilih kerana dia nak bantu agama Allah. Itu antara contoh kalau kita ambil bagaimana kesan daripada wiqayah-wiqayah yang diamalkan oleh orang-orang Islam. Yang keduanya, jangan tinggalkan solat dan amalan-amalan wajib hal lain. Hal ni paling penting, sebab bila mana berlakunya benda ni, biasanya iblis akan cari ruang dan cari peluang. Yang ketiga, menggunakan kaedah rawatan dengan kaedah-kaedah yang tidak bercanggah dengan syariat. Gunakan kaedah rawatan yang tak bercanggah dengan syariat, sebab setiap makhluk dia ada sifat dia. Saya pernah tengok ada satu kes itu, orang berubat toyu. Tahu toyu kan?
Toyo ini hatu curi piti orang ni. Robak toyo. Cara petua kalau orang kampung robak toyo, tahu dia buat macam mana? Hak jenis hak ni saya ambil hak perubatan kampung lah ni. Hak bukan perubatan guna Quran, guna apa. Biasa dia ambil katak kering. Katak kering tak ada. Katak yang mati, yang kering. Jangan ambil hak segar tu, jangan hak segar hang pergi bunuh dia, tak jadi. Kena cari hak mati sungguh. Hak mati tak apa, tunggu dia sampai kering. Hak kering tu ambil, dia kena gantung bawah halang rumah. Halang rumah, tahu halang rumah? Payah nak sebut, kalau tempat kita dulu rumah flat apa. Dia fikir kalau rumah flat nak gantung kat mana kagak. Dia kalau rumah orang kampung kan biasa kan di tiang kan. Tiang. Jadi bawah tu apa panggil? Allah payah nak sebut kalau bahasa ni. Adalah tepak tu, mana bahagian rumah tu ada tepak nak kena gantung benda tu. Dia gantung benda tu, mana insya-Allah mana toyo tak mari. Tak tahulah, takut toyo kejut tengok makhluk hak pelik lebih dari dia tahu. Jadi saya sebutkan ialah benda yang macam ni adalah sifat Rahman daripada Allah. Maknanya ubat ni Tuhan beri pada semua. Tapi Tuhan beri ada hak ubat yang Tuhan beri, hak ni aku redha, hak ni aku tak redha. Tapi jadi, tapi tak redha. Sebab apa? Sebabnya Tuhan tu Ar-Rahman. Sembuh tu untuk semua, bukan orang Islamnya. Jadi hak bukan Islam ni ada benda yang mana Allah beri sembuh tapi dengan cara yang dia tak redha. Hak syirik dan seumpamanya itu tidak diredai oleh Allah, dan itu bukan jalan kita. Walaupun dia betul-betul boleh sembuh. Jadi sebab itulah sebenarnya di sana dalam Islam dia ada kaedah bahan-bahan yang boleh digunakan. Contohnya sebahagian tu contohnya lada hitam. Contohnya cili kering. Anda pun tak tahu apa dia punya rahsia, tapi dari sudut praktisnya benda tu memang jadi. Kalau garam dia ada sebab, dia ada asal-usul dia. Tapi kalau macam benda-benda macam tu, contohnya kalau sebahagian kalau saya tengok dia orang buat, kalau katakan orang kata apa bahasa kita nak ambak atu hak kacang rumah ni. Jenis atu kacang rumah kadang-kadang tuang tak ada yang buka api. Tuang tak ada kadang-kadang apa dia pergi. Sebab saya baru kawan saya dekat Johor, ni cerita betul ni. Ini cerita yang baru saya dalam 3 bulan lepas. Seorang kawan saya baru pindah rumah, baru beli rumah lama dia beli, kemudian merefat dia duduk. Satu problem rumah tu ialah munculnya api. Tak tahu pergi daripada mana. Muncul api. Ni kawan-kawan baik saya. Masa sekali tu kata dia keluar api daripada tanah, tiba-tiba pun nampak api naik. Nampak api naik. Dia kata dia tak boleh tinggal rumah dia. Sejak terbakar cadar, ambil air pun pergi semua. Sekali tu kata obat gigi habis, satu bekas obat gigi. Ubat gigi tu dia pergi conteng ubat gigi, jaga engkau dan keluarga hang. Jaga engkau dan keluarga engkau. Siap. Hantu tu pandai menulis. Ubat gigi tu dia perah dekat dinding, dia tulis jaga jaga diri anda dan keluarga anda. Itulah makna dia tulis kat dinding tu. Jadi saya ambil kalau setengah orang kampung, cara tok bomo kampung lah ni. Caranya biasanya dia ambil macam bekas kemenyan, letak panggil letak arang. Jadi bila arang tu dah membara, dia ambil lada hitam, dia ambil lada kering, dia ke halus, dia tabur supaya berasap. Yang tu saya kata bukan hantu takut, aku pun takut. Sebab apa? Dah kena asap lada hitam, pedih tak boleh duduk dalam rumah tu. Asap tu lebih, saya ingat kalau macam gas pembenih mata tu level bawah sikit. Kata ni bukan hantu sakit, orang pun sakit. Tapi saya nak sebutkan bahawa ada yang menggunakan kaedah-kaedah yang seperti ini, tetapi dalam bab ini khilaf ulama dari sudut keharusannya. Ada yang kata boleh dan ada yang kata tak boleh. Tapi macam ayat tadi, insya-Allah boleh. Kalau contohnya gunakan air itu warid dan seumpamanya, tapi kita tak nak bincang isu khilaf tak khilaf, tapi saya nak sebutkan bahawa di sana ada kaedah-kaedah yang sebahagian ulama mengharuskan penggunaan bahan-bahan yang mana tidak bercanggah dengan syariat, yang tidak bawa kepada syirik. Cuma berbahasa ulama tu panjanglah. Ada ulama kata dah apa buat ricaya ke lada hitam tu.
Dan ulama kata haruh pula, dia kata macam mana dah kalau tak percaya dah, sebab apa hang pergi potong pisau, potong ikan dengan pisau, apa hang pakai niatnya? Maknanya setiap satu tu ada sebab. So maknanya bila orang, kita kata orang yang mengkaji, dia memahami bahawa jin sifatnya takut kepada pergian-pergian. Bila dia takut, maka menggunakan sifat itu dengan, kita kata, orang kata dengan benda yang hissiyah, mana benda yang menggunakan saluran sifat mereka, maka menurut sebahagian ulama maka hukumnya adalah harus. Dan banyakkan berdoa dan tawakal. Ini yang paling penting sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau sihir itu walaupun berlaku, realiti kena atas kita, tapi dia tak beri mudarat. Boleh faham tak? Benda tu berlaku, tapi siapa kita tak beri mudarat. Contoh saya ambil Nabi Ayub AS, bila kena sakit, memang benda tu mudarat pada tubuhnya, tapi benda yang lebih penting ialah dia tak efek pada akidahnya. Itu iblis nak. Contoh saya ambil contohnya suami isteri kan, dia kena sihir. Yang si isteri nampak suami dia hodoh hitam, pada suami dia tak hodoh sangat. Yang si suami pula tengok isteri macam hantu, pada isteri dia okey. Dia paling belakang dengan isteri dia duduk maki dia, pada isteri dia tak sebut. Sebagai contoh saya ambil, kena sihir macam tu. Bila kena sihir macam tu, benda tu betul berlaku. Sihir itu beri kesan, tetapi memberikan kesan tetapi tidak mudarat. Apa makna tidak mudarat? Mana tak bergaduh, tak bercerai. Itu iblis tak boleh buat. Boleh nampak tak? Mana sihir ni dia boleh pergi paling tinggi pun ialah mungkin suami akan nampak isteri hodoh, isteri pula nampak suami pendek. Sebagai contoh, benda tu memang kesan sihir. Dia boleh pergi sampai tahap itu, tapi time mudarat dia orang tak boleh buat. Mudarat contohnya gaduh. Bergaduh tu dia orang tak boleh buat. Bila mana bergaduh itu, sebenarnya itu kadang-kadang betul berpunca daripada sihir, tetapi dipengaruhi plus satu lagi, sifat suami isteri itu sendiri. Contoh saya ambil katakan isteri itu orang yang bagus, suami pun orang yang bagus, tiba-tiba suami tengok isteri ni hodoh sangat. Kalau dia ada akhlak, dia belajar akhlak Islam, dia berpegang dengan akhlak Islam, dia akan fikir, suami isteri aku ni hodoh-hodoh pun banyak juga jasa dia kepada aku. So maknanya dia tak mari perasaan nak marah, dia boleh kontrol, nak herdik dia boleh kontrol. Sebab apa? Sihir itu di-prevent, dijaga oleh akhlak yang dipegang. So maknanya dia tak beri mudarat, dia tak sampai tahap bergaduh. Akhirnya dia boleh bawa kepada satu penyesalan. Contohnya, sebab apa nampak ia ni hodoh sangat contohnya, sebab apa nampak macam. Jadi maknanya boleh selesai. Sama juga dengan isteri, nampak suami pendek. Ni biasa ni, kalau sihir macam ni biasa nampak suami pendek lah, hodoh lah. Sebab apa? Sebab isteri dia ada, orang kata high taste dia. Maknanya ada apa, orang kata apa bahasa kita, maknanya ada taste yang tinggi. Taste dia nak orang macam Shah Rukh Khan, macam hak yang hati-hati ni. Dah suami dia pun dah lah gelap, kerja buruh pula, nak macam Shah Rukh Khan. Hak isteri ni pula, kalau isteri macam tu campur kena sihir, taubat boleh pecah rumah tangga. Tapi kalau isteri ni orang yang bagus, orang yang warak, duk baca hadis, duk pergi kuliah, dengar taat pada suami, hukumnya macam mana, masak nasi untuk suami, Allah Ta'ala sediakan emas bergian-gian pada hari kiamat. Balik suami nampak hodoh macam mana pun, tapi dia berpegang akhlak tu, sihir tu tak boleh memberi mudarat. Siapa yang akan terima mudarat? Bila mana orang tu tak ada akhlak. Dah tiap-tiap hari tengok ustaz, lepas ini ustaz tu dia tengok Shah Rukh Khan. Tengok Shah Rukh Khan tu lebih lama daripada suami dia. Tu yang mai bila kena sihir, nampak suami hodoh, dia boleh bergaduh. Ini saya sebutkan antara sebenarnya benda-benda yang boleh menghindari sihir. Sebab itulah sihir ni kalau dia pergi pun dia boleh beri kesan, tapi mudarat tu dia tak boleh pergi sampai mudarat. Ini sebenarnya antara benda yang perlu difahami, dipegang oleh masyarakat
berkenaan dengan kesan kepada daripada sihir. Tapi orang kata je satu sudut janganlah percaya sangat pun jangan juga. Ada orang jenis percaya telajak, sikit-sikit kena sihir, sikit-sikit kena sihir, penyakit pula jadi tu. Yang jenis tak percaya langsung pun masalah juga. Saya ambil contoh yang ada kes ya. Sebenarnya anak dia ni memanglah orang kata apa, bahasa senangnya gangguan luar lah, bahasa senang kita sebutnya. Dia bila kena gangguan luar ni, dia jadi macam pemanas, panas baran, suka mengamuk. Sampai tahap tu dia ambil pisau budak ni. Jadi mak dia ni pula doktor ni tak percaya langsung masalah sihir, langsung tak percaya. Kita pula masalah juga kalau dia percaya dah lalu. Percaya dah lalu ni pun buat masalah juga. Sikit-sikit sihir tak nak gerak dia. Tahu orang tengok ke dia, orang tu nak sihir aku tu, padahal orang tengok dia sebab apa? Sebab tak sikat rambut. Contohnya. Masalah juga. Jadi yang ni lepas makan ubat, lepas jumpa pakar tak baik. Pakar kata sebab sarafnya mungkin gini, maka menyebabkan dia mudah efek dengan emosi dan sumpah mengikut doktor pula. Jadi kita ni jelah orang kata nak lebih sangat pun tak boleh juga kan. Tapi maknanya tak percaya langsung pun bahaya juga. Kalau percaya berdoa lalu pun bahaya juga. Yang ada seorang tu pas jumpa Tok Momo, lepas jumpa Tok Momo sebab apa isteri dia kena buat orang muntah, tak boleh bangun kadang-kadang. Sebelum ni sihat, sebelum ni okey, tiba-tiba je mari macam tu. Jumpa Tok Momo sana, jumpa Tok Momo kata orang ni buat, Tok Momo kata orang ni buat. Dah jumpa ustaz, ustaz kata kena buat sungguh, confirm. Hak tukang buat tu tok lelaki dia, rupa tengah alahan, kamu tu tengah alahan. Dah percaya sangat katu ni. Akhirnya hak alahan pun tak erti beza, alahan ke atau buatan orang. Ni pun tak boleh juga. Mana dalam bab ni kita kena bersederhana. Mana orang kata aspek tu ada, mana kita mana orang kata apa, kebarangkalan tu mungkin ada, tapi jangan terlalu ekstrim dengan tak percaya langsung, dan jangan terlalu ekstrim dengan tak percaya langsung. Dua-dua tu kena imbang. So maknanya macam saya sebutkan tadi, akhirnya bila berobat kampung, mana berobat cara Islam lah, mana kita berobat dengan cara cara gangguan luar, barulah akhirnya emosi dia boleh kontrol, mana taklah sebagaimana yang dia sebelum ini. Itu contoh saya ambil benda real yang pernah berlaku dalam masyarakat kita berkaitan dengan sihir ni. Jadi saya ingat masa pun mungkin tak izinkan. Jadi sebelum saya akhiri, saya buka kalau ada soalan ataupun ada pertanyaan, silakan. Ada soalan? Tak ada? Muslim ada soalan? Okay. Jadi kalau tak ada soalan, saya mungkin kita akan berhenti setakat ini insya-Allah. Ada? Allah. Macam mana? Ya? Anda tak dengar? Histeria. Okey. Histeria di sekolah. Kemudian puncanya. Okey, syukran. Dia punca histeria ni banyak. Dia hak yang berdoa lalunya bila mana masyarakat dan seumpamanya jauh daripada Islam. Sebab tu negara Mak Saleh ni dak berlaku mananya tak? Sebab apa? Sebab kadang-kadang hak masyarakat, hak kufur ni, kufur itu kalah iblis. Tapi kalau tengok sampai satu sudut, contoh saya ambil tapi kalau sekarang ni sebenarnya di barat pun sebenarnya banyak berlaku. Sebab tu bom-bom barat ni pun berlaku juga. Saya tak tahu awal-awal masa duduk Malaysia kita tak tahu. Bila saya pergi UK tu rupanya banyak juga jenis hot Tok Momo ni, Tok Momo Mak Saleh. Dia sebenarnya benda ni berlaku contohnya bila mana masyarakat jauh daripada Islam, sampai tahap benda tu boleh efek besar. Contoh saya ambil ini sebelum saya ulah isu histeria. Contoh saya ambil, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah sejarah orang Maldives masuk Islam, orang Kepulauan Maldives, dan juga berlaku di Mesir masa Islam baru sampai.
Yalah macam kita tahu orang Mesir ni dia pun dengan history Firaun sihir kuat tu orang Mesir ni. Masa Islam mula-mula sampai ke Mesir, air sungai Nil setiap bulan 7 kering. Setiap bulan 7 kering sehingga orang Mesir terpaksa buat pemujaan. Dalam pemujaan tu dia orang sembelih anak dara sunti. Masalah besar lah tu. Setiap kali bulan 7, tiap-tiap tahun berlaku. Macam saya pun saya rasa saya dah pernah cerita tentang kisah ni kat sini, tapi saya ulang sekali lagi. Jadi bila Islam buka Mesir, sampai bulan 7 tu, masa tu Amr bin As gubernur kat Mesir. Jadi Amr bin As ni sampai bulan 7 air sungai naik kering, dan Amr bin As tak benarkan buat upacara tu. Sebab ialah bunuh orang dalam upacara tu, mana boleh benar cara orang Islam. Jadi dalam kisah ni akhirnya, macam saya pernah ceritakan masa saya kuliah saya kuliah tentang maqasid syariah. Okey. Akhirnya Sayyidina Umar Amr bin As tulis surat kepada Sayyidina Umar supaya cerita benda yang berlaku. Akhirnya Sayyidina Umar pun balas surat tadi, satunya tuju kepada Amr bin As, satu lagi tuju kepada Sungai Nil. Yang akhirnya bila campak surat tu dalam Sungai Nil, barulah Sungai Nil pasang sampai hari ni tak pernah surut. Okey, mana saya nak sebutkan kesan pemujaan. Sama juga kalau tengok Maldives. Sebagai contoh saya ambil Maldives. Maldives ni ialah kita tahu kawasan pulau yang banyak bergantung kepada alam, angin dan laut dan seumpamanya. Orang Maldives pun sama juga satu musim. Saya tak tahu, tapi saya tak tahulah musim apa. Tapi dalam kisah yang saya baca Maldives ni, satu musim dia akan korbankan anak dara sunti, dia orang taruh masuk dalam gua. Dan biasanya masuk tu memang anak dara tu akan hilang, matilah, senang ceritanya. Dia tak tahu. Kalau tak, tanaman mereka kena kacau, laut mereka kena kacau dan seumpamanya. Mereka buat macam tu, barulah mereka akan aman. Itu berlaku di Maldives masa sebelum orang Maldives masuk Islam. Tiba-tiba satu hari itu, seorang saudagar, pedagang Islam, bila orang Islam dulu kuat berniaga, pergi ke China, pergi ke Asia, dia singgah di Maldives ni. Dia tengok kebetulan masa tu ke musim orang buat upacara ni. Jadi hak penawar Islam ni sebut, dia kata kalau ikut agama kami Islam tak boleh, haram, sebab ni bunuh orang, korbankan orang. Jadi orang Maldives jawab, dia kata kalau kami tak korbankan orang, macam mana kami nak hidup aman? Jadi akhirnya saudagar ni kata tak apalah, hang dah buat dah untuk tahu ni. Tahun depan aku berjanji aku akan mari. Tahun depan hang jangan taruh dia, tapi taruh aku. Dia suruh letak dia dalam keranda tu untuk taruh dalam gua. Ringkas ceritanya, tahun depan dia mari sungguh. Dia mari sungguh. Dan memang orang Maldives letak dia dalam keranda tu. Dan tapi akhirnya ialah orang ni esok kan keluar, tak macam sebelum ni. Keluar. Dan akhirnya orang Maldives tengok dia ni seorang yang hebat, dan akhirnya dari situlah akhirnya orang Maldives masuk Islam. Ini yang saya tahulah sejarah Maldives. Jangan kata Maldives, tempat kita cukup. Dulu kata orang Melayu kita hak jajahir dulu. Orang Melayu kita hak jajahir dulu. Kita tengok macam mana benda ni beri kesan. Orang bela tu tempat kita jangan main. Ni hak bela tu, hak jenis bela tu. Boleh buat pajak sawah. Pajak sawah, ambil buah atas pokok, pagi-pagi nampak buah tu duduk bawah dah. Ni atur raya. Jadi orang kita percaya kata raya ni memang dia akan beri kesan. Sebab ramai duk puja. Sebab tu dalam Quran sebut, antaranya ialah di antara manusia ini, di antaranya ialah manusia ni ialah ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum murhaqa. Dalam surah Al-Jin, manusia ni ada yang pergi puja jin, minta perlindungan dengan jin, fazaduhum murhaqa, dan manusia menyesatkan jin. Maknanya menjadikan jin tu lagi sombong. Maknanya menjadikan jin tu lagi sombong, lagi kuat, lagi hebat. Sebelum ni dia tak kuat pun, tapi sebab apa dia jadi kuat? Sebab apa dia jadi sombong? Sebab apa? Sampai tak dia boleh pajak sawah, dia boleh turunkan buah daripada pokok. Sebab apa? Manusia hak puja dia. Fazaduhum murhaqa, iaitu kan sesatkan jin ialah manusia. Sebab tu bukan jin yang sesatkan manusia, tapi hebat manusia ni dia hak sesatkan jin. Dan Quran sebut.
Jadi sebab tu kesannya bila orang puja macam-macam boleh berlaku. Macam Maldives, Mesir, Suriname boleh kering tak tahun dan seumpamanya. Dan begitu juga yang saya baca sejarah Melayu kita, tanah air kita ni, sebelum daripada kedatangan Islam, dan itulah perangai orang Melayu kita. Puja semoh, tahu semoh? Semoh ni betul-betul puja tu. Memang puja tu sungguh. Saya sempat lagi, saya ingat masa saya kecil-kecil tu, orang ke laut dia buat semoh. Tahu tak dia buat semoh macam mana? Semoh ni tuan-tuan, dia sembelih lembu. Bila mana orang tu siap kapal baru, bila siap perahu baru nak pergi ke laut, biasanya dia akan buat semoh dulu. Macam mana semoh? Itu biasa dia panggil ustaz. Ustaz tak tinggal. Dia panggil ustaz buat sembahyang ajak, baca doa. Lepas baca doa tu dia sembelih lembu tu. Adalah cara tu, dia tu atas lembu tu, dia sembelih lembu, dan dengan niat bahawa kepala lembu ni aku nak jamu atur air. Supaya jangan kacau aku nak ke laut ni. Jadi hak bagian tubuh tu you biar orang makan, jamu orang makan untuk jamuan orang. Tapi hak bagian kepala tu dia akan pacak dekat kayu, dia akan pacak di gigi air. Itu sama. Sebab apa? Supaya atur air tak kacau. Ini hak bagian kamu, hak kepala. Hak ekor, hak bagian orang, jangan kacau. Itu sama. Jadi bila mari ustaz-ustaz kita malik daripada Mesir, hak ni, hak penawah ni, akhirnya amalan semoh ni semakin hari semakin hilang. Dan sampai alhamdulillah hari ni orang kita dah tak nampak, tak tahu dah semoh tu apa. Tapi dulu memang upacara wajib. Macam kita hari ni wajib sembahyang ajak kalau nak buat kapal. Itu zaman dulu. Sebab tu zaman dulu hak kena susuk di hatu. Tahu kena susuk di hatu? Susuk di hatu. Atu susuk kawan saya pernah kena seorang. Sepupu saya ada kena seorang. Sepupu saya kena ni masa saya kecil-kecil dulu. Sepupu dekat ni dia duduk kat Dungun. Kita duduk di Kuala Terengganu. Dia ikut mak dia ni meniaga kat pasar. Ikut mak dia meniaga kat pasar. Jadi mak dia ni terlupa pagi tu pergi nak buka kedai pagi tu pisau tak ingat bawa. Sebab dia berjual buah. Dia jual buah dekat pasar Dungun. Kalau panggil mak ayam, semua orang peniaga pasar tu kenal. Jadi dia tak ingat bawa pisau dia tu. Jadi dia suruh anak dia saya ingat dia sepupu saya, dia tua sikit. Masa tu dia saya ingat umur dia dalam darjah 5 darjah 6 macam tu. Jadi dia suruh anak dia ni balik ke rumah ambil pisau. Sebab rumah dia pasar tu memang tak jauh pun. Jadi anak dia ni masa nak balik nak pergi ambil pisau tu, dia lalu ikut stesen bas. Tiba-tiba seorang pakcik tanya dia, Awang mana Awang? Awang ni maknanya gelar orang untuk budak-budak lah, maknanya panggilan manja. Dia kata, Awang, pakcik nak pergi ke Kuala Terengganu tapi tak tahu naik bas mana. Tolong tunjuk sikit. Dah kawan ni budak ni dah pandai baca dah. Dah 5 darjah 6 dah. Jadi kawan ni pun bawa pakcik tu, dia kata ni bas. Ni bas tu pakcik tu pegang dia, bawa naik sekali atas bas. Sampai atas bas tu dia kata semua pakai baju putih macam pakcik tu belaka. Dia meraung, dia kata bas tu berjalan. Jalan lah. Dia meraung, menangis, orang tak tahu lah. Kemudian sampai satu tempat, dia orang turun daripada bas, heret budak tu. Sepupu saya tu kena heret dia pakcik tu. Sampai dekat pantai. Pantai tu ramai orang, dia kata. Ramai orang. Kemudian orang tak dengar masalahnya. Dia menangis, orang tak dengar. Dia lalu depan orang. Dia kata sehinggalah akhirnya dia kata pakcik tu tinggalkan dia tak dekat tepi pantai. Baru orang tanya, budak apa menangis ni? Baru orang tanya dia duduk mana apa semua. Rupanya pantai tu pantai Batu Buruk pada masa itu tengah pesta pantai. Dulu memang saya ingat masa saya kecil tiap-tiap tahun memang ada pesta pantai. Sekarang dah tak ada. Tapi nampak nak hidupkan balik benda tu. Jadi tu dekat pesta pantai. Dia orang tanya lah duduk kat mana. Dia pun beritahu duduk kat Dungun. Orang terkejut Dungun di sini bukan dekat 100 km. Jadi orang tanya ada tak saudara kat sini, barulah dia sebut ada kat Pasir Panjang. Akhirnya orang pergi hantar rumah pak saudara saya. Ini kisah zaman dulu. Orang panggil orang bahasa kita kena susuk di hatu tak? Orang panggil kena disembunyikan oleh hantu. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak dengar dah. Lepas sekarang ni mana ada pesta pantai macam zaman dulu. Zaman dulu pesta pantai nak bina kemah tu pun hantu dulu. Itu zaman dulu. Jadi bila mana ada benda macam ni, akhirnya kesan tu yang kau tengok contohnya hari ni, sekolah-sekolah banyak isteri. Hari tu saya tengok satu sekolah dekat dekat dengan Allahumma salli Muhammad, dekat dengan Padang Terak, dekat MRSM ada satu sekolah situ. Itu pun satu, kadang-kadang 10 orang sekali kena, esok pasal cuti kadang-kadang. Ini antara saya sebutkan antara kesan-kesan amalan-amalan jahiliah. Tapi sebenarnya macam saya sebutkan tadi, kalau kita amalkan dia punya amalan-amalan seperti wiqayah dan seumpamanya, insya-Allah
wa ma hum bidarrina bihi, benda tu tak akan boleh beri mudarat. Sebab apa? Dia orang boleh memberi efek sebab kadang-kadang manusia hak puja. Sebab tu kalau orang dulu dia panggil tu acok, tahu tu acok? Buang acok. Apa bahasa sini ya? Kalau buang acok. Susah juga nak bahasa ni. Benda ni orang jarang faham. Buang acok ni kalau apa nama? Zaman dulu biasa kalau orang buang hantu, biasanya memang dia nak puja hantu, biasa mesti ada benda. Macam hak zaman Nabi tu, atas rambut yang dipuja, yang ditiup. Sama juga kalau orang nak bela hantu pun mesti ada benda yang dia simpan sebagai sebagai apa panggil acok lah. Kalau Terengganu panggil acok, mesti ada benda. Dan mustahil benda tu berlaku tanpa benda. Mesti ada benda, mesti ada ibu dia. Jadi zaman dulu biasa masalahnya ialah bila mana orang tu ada kalau bahasa lembut Terengganu panggil ada pakaian. Jangan pula kata orang ni payah mati ada pakaian ni, kita memang ada pakaian, mana ada orang tak ada pakaian. Ada pakaian ni maknanya ada something yang dia bela dengan penyanyian tertentu. Biasanya kalau zaman dulu, kalau orang Terengganu lah, sini saya tak tahu. Biasa kalau orang yang puja hantu ni mati susah. Saya ada seorang waris hari tu, benda ni tak lama, benda ni baru dalam sekitar dalam tahun ni, dalam awal tahun hari tu. Maknanya sakit tu 3 hari tu tak terlantar, tubuh pun dah lain macam, tapi mata masih buka, tengok orang, mata segar, macam orang segar mata dia tu, paling kiri, paling kanan. Mulut ni kuat, minta nasi, nak makan. Tapi semua hak lain tu semua tak ada, macam ialah macam orang mati, memang mati pun. Akhirnya orang kampung kata tak boleh dah ni, kena panggil Tok Moh dah ni, bukan panggil doktor dah ni. Nadi tak ada, apa tak ada. Jadi akhirnya bahasa Terengganu orang panggil papah lah, papah ni maknanya kena cari balik hak dia puja tu duk mana, kat mana hak dia hak puja tu. Akhirnya lepas pada soal sasiap tersebut, tanya anak-anak semua ada tak biasa tempat yang duduk ini tahu. Akhirnya cari jumpa, ada dalam satu kotak dia taruh. Jadi itu orang panggil acok. Bila nak buang benda tu adalah cara-cara Tok Momo tu, mana dia ambil benda tu dia akan tanam ataupun tempat, dan biasa tempat yang dia orang simpan tu dia orang jauh daripada orang lain biasanya. Jadi biasa kalau taruh kat situ, maknanya benda tu tak akan pergi dah kepada anak, tak akan pergi dah kepada cucu biasanya. Jadi akhirnya masalahnya ialah kalau zaman dulu dia buang benda tu jauh dalam hutan. Masalah kita hari ni pula suka gondol hutan. Jadi itulah yang saya pernah jumpa satu tempat ya. Ini saya sebut cerita betul pak saudara saya sendiri. Dia buat rumah, dia beli tanah jauh pada orang. Dia beli tu. Jadi masa dia beli tu, dia tak selidik dengan orang lama. Dia beli, dia buat rumah semua sekali. Masa siap rumah tak boleh duduk. Ni saya sebut saya pergi sendiri. Masa dia minta tolong orang kita, saya pergi. Kita buka pintu ni, dia hembah pintu ni macam orang nak marah. Pom. Pintu tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba pom terhembas. Kena sekali itu buah kelapa besar, buah kelapa kalau kena tak kepala bengkak juga tu. Daripada atas tu, pom, daripada atas mari bom jatuh kat bawah. Tengok buah kelapa tu macam orang kata orang kekal dengan kuku. Macam kekal dengan kuku buah kelapa tu. Rupanya bila saya tu balik, tanya apa sebab ni ceritanya ni rumah dia beli tanah tu dah kampung juga, bukan kata jauh dan dekat hulu. Tapi bila cek dengan ada tok saudara yang tua sikit, dia kata sebab tempat tu memang orang Tok Momo dulu buang acok tempat tu. Dia buat pula, dia tak tanya orang dulu nak beli tanah tu macam mana. Jadi buat tempat acok itu yang biasanya problem. Jadi begitulah kita buat sekolah ke apa, kalau tempat orang dulu buang acok, itu yang biasanya problem tu, yang timbul histeria, timbul apanya. Jadi antara kalau tengok cara Islam, dia ada cara dia baca ayat atas air, dan air itu kena jirus tempat yang apa orang panggil tempat tanah acok tu. Macam Nabi dalam kisah tadi, dia timbun dia panggil Telaga Zakwan, timbus tutup Telaga Zakwan dengan cara-cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab yang berlaku histeria dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Cuma kadang-kadang orang tak tahu satu rahsia. Kadang-kadang nak jin ni, hantu ni, dia mari muncul, orang takut, orang lari. Sebab apa? Nampak hantu orang kata.
Kalau kita faham rahsia dia, sebab tu benda ni sebenarnya dibahaskan oleh ulama-ulama Islam. Kalau kita baca dalam bab sihir, dalam bab hadis yang berkaitan, dia hantu jin ni dia tak boleh nak beri kesan melainkan dia mesti ambil rupa benda tu. Dia mesti ambil rupa. Dia bukan malaikat je boleh buat. Maksud contoh kita tengok cawan ni terbang sendiri. Hantu tak boleh buat begitu. Yang boleh buat hanya dua je, malaikat. Satu dengan izin Allah, yang keduanya televisyen. Sebab kita tengok televisyen nampak tokap jalan sendiri tak dalam TV dah. Oh hebat tu, pada hantu tak boleh buat gitu. TV hak ajar kitanya. Hantu tak boleh buat gitu. Hantu ni nak buat something, dia mesti ambil rupa. Kerana akad benda ni mesti ambil rupa. Dalilnya, antara dalilnya ulama ambil dalil, antaranya pernah zaman Nabi, jin ni dia pergi curi harta Baitul Mal. Zaman Nabi ni hadis sahih. Dicuri harta Baitul Mal, yang mana Baitul Mal tu diamanahkan oleh Nabi supaya Abu Hurairah jaga. Kawan tu malam tu jagalah, jaga harta Baitul Mal ni. Mana orang kata jadi guard lah, jadi pok guard. Dia malam tu ada pencuri masuk. Dia tangkap pencuri tu. Pencuri tu minta maaf. Dia kata minta maaf, aku tu serik dah, aku tak nak mari lagi ni. Kalau dia lepaskan aku, dia pujuk-pujuk, akhirnya Abu Hurairah pun lepas. Esokan Abu Hurairah cerita dekat Nabi hak berlaku semalam tu, orang masuk nak mencuri tu. Nabi kata tak, dia berjanji tak mari semalam, malam dia akan mari balik, Nabi kata. Jadi Abu Hurairah malam kedua dia berjagalah. Oh pemari sungguh. Abu Hurairah tangkap lagi, dia kata minta maaf, aku lepas ni aku tak nak mencuri dah. Dan mama Abu Hurairah pun lepas. Hari ketiga, esokan dia ceritakan Nabi kata tak, dia bohong, dia mari lagi malam ni. Mari sungguh malam ketiga tu, mari sungguh. Nabi dah tangkap dia, Abu Hurairah kata aku tak lepas dah. Malam ketiga dah aku mari ni. Dah dia kata, wahai Abu Hurairah, aku memang janji aku tak akan mari lagi lepas ni. Dan kalau kamu lepaskan aku akan ajarkan kamu ayat yang mana iblis jin takut dengan ayat tu. Okey, jadi Abu Hurairah kata baiklah, ni hak last ni. Sebab dah kamu dah rasuh aku dengan ayat tu, bahasa anak lah tu. Maknanya benda tu atas apa dia punya consideration kan, sebab dia tak mencuri lagi baru nak masuk. Jadi Abu Hurairah lepas. Lepas esokan Abu Hurairah cerita dekat Nabi hak benda berlaku malam ketiga tu. Nabi kata betul, hak semalam dia berjanji tak nak mari dah, betul, dia lepas ni dia tak mari. Ayat ni ajar kat kamu pun betul, kata Nabi. Dia ajar ayat kursi. Kemudian Nabi tanya dia, Nabi tanya Abu Hurairah, Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa kat mari tu? Abu Hurairah kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul juga tahu. Nabi kata hak mari itulah iblis, jin. Dia mari nak ambil harta Baitul Mal. Jadi sebab itulah dia ajar kamu tu betul ayat dia. Jadi ulama daripada hadis ni cerita sebab apa jin tak buat macam hak kita faham toyo tu, hantu tu jalan sendiri tak, nampak terbang tak, dia tak boleh buat, dia tak boleh ambil benda tu, mereka mesti ambil sifat. Ambil sifat ni contohnya ambil rupa orang, curi Baitul Mal. Kalau dia boleh buat tanpa ambil rupa orang, dah lama dia curi benda tu. Sebab iblis nak orang miskin, orang susah. Oleh kerana manusia baik pada masa itu, hasut pun orang tak mencuri. Iblis ajar suruh mencuri pun orang tak buat sebab takut ada hukum hudud. Iblis kata senang-senang aku sendiri curi. Iblis sendiri mencuri sebab orang tak nak mencuri. Hari ni iblis duduk relax sebab apa? Orang ramai yang menjadi alternatif kepada iblis. Iblis kata aku duduk relax je. Itu contoh Nabi. Sama juga satu hari Nabi sembahyang tahajud, kemudian Nabi diganggu oleh jin. Ulama tafsirkan sebab dalam hadis tersebut akhirnya Nabi sudah sembahyang, Nabi tangkap jin tu ikat dekat tiang. Nabi kata aku kalau boleh esok nak suruh budak-budak main dengan jin ni. Jadi ulama tafsir hadis tu dengan makna bukan makna Nabi tangkap jin tu dalam makna dia gaib kemudian tangkap tahu kat tiang tak. Sebab jin tu ambil rupa benda, ambil rupa binatang. Ambil rupa binatang dan Nabi tangkap taruh dekat tiang. Dan akhir Nabi teringat doa Nabi Sulaiman, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku sesuatu yang kamu tak anugerahkan kepada orang lain. Antaranya ialah kuasa jin, kuasa itu. Dan akhirnya Nabi menghormati doa itu, Nabi lepaskan. Itu pernah berlaku. Jadi sebab tu ulama-ulama kata jin ni kalau dia masa dia ambil rupa, kita tangkap dia tak boleh balik. Contohnya lah, dia mari kat kita, mari dengan rupa perempuan cantik. Contohnya lah, kita masa mari perempuan cantik ni bukan main lagi, ramah mesra kan. Dah perempuan cantik mari,
Orang lain tak ada pula, kita dengan dia je. Masa tu kalau kita tahu dia hantu, taubat kita cabut. Betul tak? Tapi kalau dia tahu rahsia, kalau tahu ini hantu, kalau dia pegang, dia tak akan boleh balik sehingga kita lepas. Boleh faham? Maknanya kalau tuan tangkap dia, tambak dia, gari dia, rantai dia, taruh kat dapur, suruh basuh pinggan, taubat dia kena kerja tu. Kalau ikut kaedah ilmu ni lah. Dan ini pun memang base kepada syarah hadis juga. Tapi jadi sebab itulah ulama kata jin ni dia tak semudah-mudah nak kacau orang. Sebab kalau dia boleh anytime kacau orang, taubat tiap hari dia sekat kita mari surau ni. Dia tak berani. Sebab kalau contohnya dia mari dengan muka hodoh, taring panjang, macam orang Melayu kita dah sebut kan, hantu ni hodoh, taring panjang. Dia mari sakat kita depan tu, kalau kita tahu tangkap dia tak boleh berubah, dia akan sakat kita tiap-tiap hari. Tapi dia tahu kalau dia buat benda tu risiko dia besar. Sebab tu jin ni bila mana dia bergaduh sama-sama dia, seorang dia akan keluar daripada alam, dia akan ambil rupa makhluk, ambil rupa ular dan sebagainya. Seorang sahabat yang kita tahu, kita biasa dengar hadis tu, seorang sahabat bunuh ular, tiba-tiba esokkan dia mati. Yang Nabi sebut bahawa yang dia bunuh tu bukan ular sebenarnya, tapi jin, dan keluarga dia tak puas hati, keluarga dia balas balik. Itu berlaku di zaman Nabi SAW. Itu contoh saya ambil yang mana kalau orang tu faham benda ni, tak ada sebab untuk dia takut dekat jin. Jin tu kena takut kat dia. Sebab kalau mari rupa main musik, kata mari usik dengan rupa perempuan, kalau kita kejar dia, kelam kabut lah. Itu sebenarnya satu realiti yang sebenarnya orang kena faham. Sebab tu jangan takut dekat hantu, biar hantu takut dekat kita. Jadi insya-Allah ini antara contoh saya ambil lah, macam isu histeria dan seumpamanya. Jadi itu antara sebenarnya punca-punca yang berlaku. Yang pertamanya sebab tempat kadang acak orang panggil. Saya tak pasti kalau sini orang panggil apa. Kalau orang tadi panggil acak, tempat teruk acak, tempat tanah acak orang panggil. Tak? Okey. Yang keduanya sebab sifat manusia tu, yang terlalu takut, terlalu mengagungkan jin, terlalu menghebatkan jin. Akhirnya dia tahu kita takut kat dia, dia pun lagi usik. Sebab tu kalau orang berani dia tak hatu tak berani. Orang hak penakut je hatu berani. Sebab tahu dah bila dia usik, kita pun cabut lari. Esok dia lagi usik. Itu yang berlaku antaranya kalau di sekolah-sekolah dan seumpamanya. Jadi sebab itulah benda-benda macam ni memberikan kesan kepada masyarakat. Tapi sebenarnya yang saya cukup bimbang ialah dia panggil sihir at-tafriq yang kita baca ayat tadi, iaitu sihir untuk pisahkan keluarga, untuk pergaduhkan antara suami isteri, untuk pisahkan sahabat. Ini merupakan benda yang bahaya yang perlu dielakkan. Tapi mati tak apa, kalau mati syahid itu tak apa. Mati kena sihir, syahid insya-Allah. Kalau tengok ada seorang sahabat perempuan, dia mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, aku ni sentiasa kena hasut, kena histeria. Nabi kata, kalau kamu sabar, kamu akan masuk syurga. Tapi kalau kamu nak sembuh, boleh aku doakan kamu sembuh, boleh. Tapi kalau kamu sabar, aku doakan kamu masuk syurga. Akhirnya perempuan tu kata, ya Rasulullah, okay, baik, aku pilih untuk bersabar. Tapi aku ada satu masalah, bila mana aku kena rasuk, aku kena histeria, kain aku akan terselak, aurat aku akan terbuka. Ya Rasulullah, kalau boleh doakan supaya aurat aku tertutup sekalipun aku histeria, dan Nabi doakan yang tu. Itu contoh sambil yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi saya ingat mungkin masa pun tak izinkan nak cerita bab ni, panjang sebenarnya. Kalau tengok hadis saja, tak hadis kita nak baca tentang benda-benda macam Nabi pergi jumpa dengan jin. Dalam satu hadis yang sahih, sahabat kena sembunyi ni jin 2 tahun kena susuk di hatu. Ada sahabat. Ini diceritakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sehingga dia dijadikan dalil dalam kitab fiqh tentang hukum fasah. Ada sahabat 2 tahun kena sembunyi dekat hantu. Padahal dia kata, aku baru sekejap je pergi. Muncul-muncul tu dah 2 tahun. Maknanya orang kata timing itu Allah Ta'ala yang cipta. Dalam makhluk jin lain waktunya, dalam makhluk kita alam dunia ni lain waktunya. Dia kata baru semalam dia kena tawan, dia bebaskan hari ni, tiba-tiba masuk ke dunia ni dah 2 tahun dia hilang. Itu contoh saya ambil yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi saya ingat mungkin masa pun tak izinkan, dan terima kasih kepada semua. Jadi kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallah wa ta'ala. Jadi saya serahkan balik kepada Ustaz Fairuz. Wallahu a'lam.